Assalamualaikum, selamat sejahtera, tajahau dan wanakem kepada semua geng bayang yang hadir menonton Hey Shadows Channel pada hari ini. Seperti biasa, Shadows harap korang semua berada di dalam keadaan baik-baik belaka. Alright geng bayang semua, pertama sekali Shadows ingin meminta maaf sebab dah hampir 7 hari ke ataupun seminggu kot. Yelah seminggu lebih lah macam tu Shadows tak uploadkan apa-apa konten seram ke apa ke kan. Sebab apa, beberapa hari yang lalu Shadows dilanda COVID. Selepas hampir 3 tahun tak terkena apa-apa COVID, tiba tahun ni pula terkena COVID. And plus ini adalah pertama kali Shadows terkena benda tu. So 3 hari macam tu Shadows punya kesihatan memang out gila lah, dengan demam lah, sakit tekak lah, batuk, everything all. And Shadows memang tak dapat nak buat apa-apa konten. And Shadows minta maaf banyak-banyak sangat. And Alhamdulillah lepas tu Shadows still actually ada COVID lagi ni. Cuma dari segi demam and everything all semua dah okay. Alhamdulillah semua dah elok dah. So dapatlah peluang Shadows berkongsikan pengalaman atau kisah seram yang bakal Shadows kongsikan pada hari ini. Okey, Shadows pun malas nak cakap banyak. So pada hari ini Shadows ada 3. Shadows tak nak cerita 1, tak nak cerita 2. Shadows kongsikan 3 kisah seram dengan geng bayang semua pada hari ini. So kalau korang nak tahu kisah apa yang bakal Shadows kongsikan, tanpa membuang masa, jom kita perdengarkan 3 kisah seram pada hari ini. Tapi sebelum tu, seperti biasa, kita roll intro dulu. Setiap pekerjaan mempunyai segala macam cabaran lah. Tak kisahlah kau dari segi level corporate ke, daripada segi kerajaan ke, apa-apa kerja sekalipun lah, adalah cabaran-cabaran dia yang tersendiri. Tak larilah daripada pekerjaan sebagai seorang pemandu van jenazah, di mana pengalaman ataupun cabaran yang dialami oleh Gani, yang pada ketika itu masih lagi baru dalam 7 bulan bekerja sebagai seorang pemandu van jenazah di Kuala Lumpur. Dan sepanjang 7 bulan tu bermacam-macam cabaran yang dialami oleh Gani ketika memandu van jenazah. Tapi ada satu pengalaman ataupun dalam kes ni bagi dia adalah satu cabaran yang dialami oleh Gani yang membuat dia meremang lain macam, ataupun satu insiden yang dia tak boleh nak lupakan sampai ke hari ini. Bila kita bercakap tentang hal-hal mistik, hal-hal menyeramkan, tipulah tak ada kan. Seperti mana yang diberitahu oleh si Gani ni, sepanjang dia memandu van jenazah adalah beberapa insiden-insiden yang boleh dikatakan agak misteri dan juga tak masuk akal. Tapi ada satu insiden di satu malam ni di mana si Gani dan juga rakannya Ramli mendapat satu satu tugas di mana diorang kena menghantar salah satu jenazah pulang ke Kelantan pada waktu malam tau. So macam biasa Gani akan sediakan segala paperwork semua benda tu and membuat persediaan untuk travel dari Kuala Lumpur ke Kelantan pada malam tu. And semestinya bila kau travel malam, tak ada lah kau travel seorang-seorang. So adalah rakan bersama dengan si Gani ni, iaitu Ramli, yang menemankan si Gani ni sepanjang perjalanannya pergi ke Kelantan. So selepas jenazah telah dimasukkan ke dalam van jenazah, semua benda dah siap, semua benda dah prepare, ahli-ahli keluarga yang berada di Kelantan telah pun dihubungi dan bagi tahu yang jenazah sedang on the way dari Kuala Lumpur pergi ke Kelantan. So Gani pun memulakan perjalanannya dalam pukul 10.30 malam macam tu. And sepanjang perjalanan dia dari Kuala Lumpur sampailah ke Karak, everything highway semua nampak elok, nampak lancar, tak adalah jam ke apa ke. So Gani ni tak risaulah takut sampai lewat ke apa ke kan, nanti melambatkan pengurusan pengemudian. So sepanjang perjalanan tu Gani bertemankan si Ramli ni, diorang macam biasalah sembang-sembang, tanya ni tanya tu, supaya Gani ni taklah penat ke ataupun mengantuk ke sambil memandu time malam ni. Tapi si Gani ni dia lebih suka memandu pada waktu malam, bagi dia kurang sikit lah rasa stres dia. And then plus dengan suhu yang sejuk sikit dan berbanding siang, and sambil tu dia boleh buka tingkap, layan angin daripada luar. So relax lah, tenang lah, tak ada lah dia nak rasa risau ke apa ke kan. So sepanjang perjalanan semuanya nampak elok, and sedar tak sedar si Ramli ni pun dah tertidur. And pada waktu itu mereka pun telah tiba di kawasan Gua Musang tau.
tau. So sepanjang perjalanan dekat kawasan Gua Musang tu, time tu dalam lebih kurang 1:30 pagi. Dan seperti Shadow cakapkan tadi, si Ramli ni dah terlelap tidur dah tak ingat apa-apa dah. And si Gani ni sambil memandu tingkap van terbuka, everything all, and sambil tu sempat lagi si Gani ni isap okok. Boleh ke isap okok dalam van jenazah, man? Uish, macam salah je kan. Tapi yelah, siapa nak tahu kan, malam-malam macam tu kan. So Gani pun sambil isap okok, layan angin semua benda tu, semuanya nampak normal. Sampailah satu insiden yang agak menyeramkan berlaku kepada si Gani ni. Tengah si Gani memandu dekat kawasan ni, pada time tu memang gelap lah kawasan tu kan, and penuh dengan hutan-hutan everything all. Tiba-tiba si Gani terdengar seolah-olah ada suara garau datang daripada belakang, daripada tempat jenazah. And Gani time tu dia dah rasa meremang semacam, sebab tak mungkin macam mana pula ada suara kat belakang. Sebab apa yang Gani tahu, memang 2 orang sahaja yang berada dalam van. So selepas si Gani dah mendengar suara garau yang datang, apa yang disangkakan datang daripada belakang, tapi si Gani pun risau, kok benda tu datang daripada luar. So cepat-cepat si Gani ni naikkan tingkap van jenazah tu and sambung memandu seperti biasa. Dia malas nak endahkan suara bunyi tu and just bacakan segala petikan bacaan doa dan juga petikan-petikan daripada ayat Al-Quran supaya tak ada gangguan-gangguan yang lebih teruk. And lepas beberapa saat macam tu, suasana dalam van jenazah tu menjadi senyap semula tau. And Gani pun fikir, oh okey lah, mungkin aku hanya terbayangkan suara tu sebab dah lewat malam semua benda tu. So dia risau lah. And then tengah dia memandu, tiba-tiba terdengar seperti ada satu bunyi ataupun satu benda jatuh di atas van jenazah tu dengan begitu kuat, macam bam bunyi. Bunyi jatuh tu sampai Ramli yang tengah sedap tidur tu terus terbangun and tanya pada si Gani, apa hal? Tayar pancit ke? Itulah apa yang dipikirkan oleh si Ramli, sebab bunyi dia sebiji macam bunyi tayar meletup tau. So si Gani cakap, tak ada, itu bukan bunyi tayar, bukan bunyi apa-apa, itu bunyi datang daripada bumbung tau. And Ramli pun pelik bunyi apa datang dari bumbung? Ada buah jatuh ke apa kan? Dan si Gani pun pandang pada si Ramli and bagi tahu si Ramli, buah apa yang nak jatuh dekat tengah-tengah highway? Dan time tu si Ramli ni dah rasa tak senang hati And terus si Ramli ni pun turut baca segala doa pelindung dan juga petikan-petikan daripada ayat Al-Quran. And tengah si Ramli dan juga si Gani ni membaca segala doa-doa pelindung semua, tiba-tiba sekali lagi mereka terdengar suara garau dan ketukan datang daripada belakang van jenazah tu tau. Terus Gani berhenti di tepi jalan dekat kawasan Gua Musang. Keadaan sekeliling gelap gelita, tak banyak kereta pun pada waktu tu sebab dah lewat malam dah dekat-dekat pukul 2 pagi macam tu tau. And terus Ramli dan juga Gani keluar daripada van dan menjauhi van jenazah tersebut tau. Dan Ramli tanya pada si Gani ni, kita nak buat apa ni? Apa yang ada kat belakang van tu? Aku tak sedar hati Gani. Gani cakap, okey macam ni, apa aku akan buat? Aku akan pusing van jenazah tu sambil tu melaungkan azan sekuat yang mampu, supaya apa-apa makhluk yang berada di dalam van tu ataupun ke atas van tu ke apa, hilang daripada pandangan ataupun daripada terdengar ke apa benda lah. So Gani pun memberanikan diri pergi menghala ke arah van jenazah tu dan start melaungkan azan sekuat yang boleh sambil tu memusing lah van jenazah tu. So kira semua penjuru kedengaran laungan azan daripada Gani. And lepas Gani dah selesaikan melaungkan azan, terus Gani bagi signal dekat si Ramli, kata okey jom kita masuk dalam van. So Ramli dan juga si Gani ni pun masuk ke dalam van, start van jenazah tu and memulakan perjalanan semula menghala ke Kelantan. And apa yang disangkakan benda semua dah selesai, tapi still ada benda yang masih lagi mengganggu si Gani dan juga si Ramli. Tengah-tengah diorang memandu tu, Ramli tanya kepada si Gani, Gani, kenapa kau bawa slow sangat Dan Gani pun bagi tahu si Ramli, Mat, masalah dia sekarang ni bukan aku bawa slow, aku dah habis tekan dah pedal minyak tu, dah penat kaki aku tekan, dah sampai cecah lantai dah, tapi still van ni tak bergerak laju. Aku tak tahu kenapa van ni tiba-tiba rasa berat tau. Ramli time tu dah memang rasa tak sedap hati Dia tahu gangguan tu masih lagi berlaku di dalam van jenazah. And sekali lagi mereka ni diganggu dengan mendengar satu bunyi ketukan yang kuat datang daripada belakang tau.
And diorang tak tahu, diorang nak fikir kod jenazah yang ada kat belakang ke apa ke kan. So diorang just abaikan semua benda tu. Apa-apa gangguan yang tengah berlaku pada waktu itu, si Ramli hanya capaikan phone dia and terus pasang bacaan-bacaan ayat Al-Quran, and hanya mampu berdoa supaya sepanjang perjalanan diorang tak ada apa-apa benda yang serius ataupun gangguan-gangguan yang seram, yang terlalu serius yang boleh memudaratkan diri mereka. And Alhamdulillah, pukul 5 pagi macam tu, mereka pun tiba di rumah arwah, and semua ahli-ahli keluarga semua dah ada dekat luar rumah menanti ketibaan jenazah tersebut. So seperti biasa, Gani pun masukkan van jenazah ke dalam kawasan parking rumah tu, and then mengeluarkan jenazah, dan lepas tu terus disusun and everything, semua persediaan dilakukan. Dan lepas semua tu telah diambil alih oleh ahli keluarga jenazah tu, si Gani dan juga si Ramli decide untuk lepak kejap dekat kawasan Kelantan, tak nak balik lagi sebab satu, yes, keletihan, and masih tak percaya dengan apa yang telah berlaku ke atas diri mereka tau, dengan gangguan-gangguan yang amat rare dan juga misteri lah. Bukan nak kata Gani tak pernah ada gangguan-gangguan macam ni. Dia pernah, sepanjang dia memandu van jenazah, adalah beberapa insiden, tapi tak adalah sampai level yang boleh dikatakan sampai mengetuk cermin belakang van tu, and then sampai dengar suara garau, terdengar seperti ada sesuatu jatuh atas van jenazah tu. Dia tak pernah alami benda-benda seberat macam tu lah. Lebih kurang macam tu lah cerita dia. So lepas solat Zohor macam tu, barulah si Ramli dan juga si Gani pulang semula ke Kuala Lumpur. And seeloknya mereka tiba di Kuala Lumpur, Gani pun mengambil cuti hampir seminggu. Pada waktu yang sama, berjumpalah dengan Ustaz untuk memulihkan semangatnya lepas insiden yang telah berlaku ke atas diri Gani dan juga Ramli. Alright game baik semua. So kisah yang nombor 2 ni berlaku kepada pasangan suami isteri yang baru saja pindah ke rumah yang baru. And benda ni berkaitan dengan satu perkara ataupun satu benda yang boleh dikatakan bau-bau ni bukan baru sangat lah, tapi boleh dikatakan baru diperdengarkan, di mana kita diberi amaran supaya berjaga-jaga apabila menuang air panas ke dalam sinki. Insiden ni lah ataupun pengalaman yang seram ni berlaku kepada pasangan suami isteri ni yang baru sahaja berpindah ke rumah baru yang terletak di satu lokasi yang telah dirahsiakan. Shadows pun tak tahu manalah tempat ni berlaku, tapi lokasi dia agak terpencil sikit, tak banyak orang duduk dekat kawasan situ. Okey, so kisah ni berlaku di mana Maya dan juga Adi baru saja berpindah di satu lokasi yang agak terpencil, rumah yang serba baru, semua perkakas dah tersiap ada dah. Diorang hanya tinggal untuk masuk beberapa barang perabot saja ke rumah tu, and ia merupakan hari pertama mereka pindah ke rumah tersebut. And seperti biasa, bila pindah ke rumah baru, semestinya akan adalah gotong royong dalam rumah tu kan, bersih-bersih, nak make sure rumah tu kemas, and susun-susun barang, semua benda tu lah. So macam biasalah bila kita pindah rumah baru ni kan. So pada ketika itu, si Adi ni tengah bersihkan kawasan luar rumah tau, manakala si Maya ni tengah bersih dekat kawasan dapur macam tu. So tengah-tengah si Maya ni bersih, dan Maya terasa macam ada satu bau yang kurang menyenangkan datang daripada sinki dapur mereka tau. So si Maya ni terfikir, okeylah, mungkin aku tuang air panas untuk hilanglah apa-apa benda, minyak ke apa ke kan, yang ada dalam sumbat ke dalam pipe tu kan. So si Maya ni pun startlah masak air semua benda tu, and lepas beberapa minit macam tu, lepas dah settle, si Maya ni pun tuanglah air panas ke dalam sinki tu tau. So apabila si Maya ni tuang air panas ke dalam sinki, obviously air panas ada wap kan, and wap tu automatically terkenalah muka si Maya. So apabila wap tu terkena muka si Maya, dia terbau sesuatu yang memang busuk gila, macam bau bangkai macam tu. So si Maya ni pun apa yang ada dalam pipe ni, busuk sangat ni. And apa yang misteri ataupun consider agak pelik yang berlaku pada ketika itu, tiba-tiba sinki tu macam menyembur sesuatu yang hitam ataupun bintik-bintik hitam macam tu tau, keluar daripada sinki tu. Dan apabila si Maya ni pandang ke dalam sinki, Maya ni berasa pelik, apa benda debu-debu yang keluar daripada sinki ni kan. Dan si Maya hanya fikirkan kemungkinan segala kotoran yang ada kat dalam tu bereaksi dengan air panas, lalu memancut keluar balik daripada pipe yang kemungkinan ada benda tersumbat semula. Itu apa yang dipikirkan oleh si Maya.
So lepas dia dah bersihkan kawasan dapur, dia dah bersihkan sinki semua benda tu, si Maya ni pun masuklah ke salah satu bilik yang berdekatan dengan dapur. And Maya pun macam biasa, dia masuk dalam bilik tu, start mengemas, start membersih semua benda tu, and tiba-tiba dia terbau benda yang sama ataupun bau yang kurang menyenangkan tau. Sama seperti apa yang dia bau datang daripada sinki tadi tau. Si Maya ni fikir, teruk sangat sinki aku ni sampai bau boleh masuk dalam bilik weh. So pada ketika itu Maya ni pun nak keluar, nak check lah dekat kawasan sinki tu, kokot adalah sisa-sisa kotoran terkeluar semula ke apa kan, supaya dia dapatlah bersihkan benda tu. Sebab memang bau memang kurang menyenangkan. Seelok sahaja Maya nak keluar daripada bilik tu, tiba-tiba pintu bilik tu tertutup. And Maya macam pelik, kenapa pula pintu ni tertutup? Tiba tak ada angin, tak ada ribut semua benda kan. And Maya pun nak cubalah buka pintu bilik tu. So seelok saja si Maya ni nak buka pintu tu, Maya terdengar suara garau menjerit macam harimau berada di sebalik pintu tu tau. Maya terus ke belakang dan start rasa risau sebab macam mana boleh ada bunyi binatang buas macam tu berada dalam rumah kan. Apa yang membuat Maya ni rasa gerun, sambil dia dengar bunyi suara garau yang seolah-olah macam harimau tu, dia pun dengar bunyi cakaran dekat pintu bilik tu tau. And Maya disebabkan rasa ketakutan, dia terus pergi kat pintu and lock pintu tu sebab takut apa-apa benda yang berada di sebalik bilik tu masuk ke dalam bilik tu. So Maya pun kunci bilik tu and cubalah nak cari jalan keluar. Masalahnya tingkap yang ada dalam bilik tu tak muat untuk si Maya ni keluar daripada tingkap tu. So Maya pun terfikir macam mana ni. Dia cubalah panggil suami dia tapi macam tak kedengaran tau. So dia pun try lah call handphone suami dia sebab suami dia jenis yang selalu pegang handphone tau. So si Maya ni pun call lah suami dia, and apabila dia call suami dia, dia dengar bunyi deringan tu datang di sebalik pintu bilik tu tau. Dan Maya ni pun berasa pelik. Macam mana pula handphone suami aku berada kat belakang pintu bilik ni? So Maya dah rasa pelik dah. Adakah kemungkinan yang berada di sebalik pintu tu adalah suami dia? So si Maya ni time tu dia hanya boleh terfikir satu benda je yang berlaku. Kemungkinan suami dia dirasuk kot. So apa Maya ni buat? Dia call lah salah satu rakan dia yang tinggal berdekatan dekat kawasan situ juga tau, untuk tolong carikan sesiapalah bantuan ke apa untuk datang ke rumah. And apabila Maya ni call rakannya decide untuk panggil seorang ustaz untuk datang ke rumah tu tau. And dalam masa setengah jam macam tu, kedengaran ada beberapa orang yang masuk ke dalam rumah and start menjerit-jerit tau. Kedengaran seperti laungan azan, bacaan-bacaan petikan daripada ayat Al-Quran, dan juga kira bacaan doa pelindung semua benda tu lah. So apa yang Maya syakkan adalah betul, iaitu kemungkinan besar yang suami dia telah dirasuk tau. And dengarlah macam-macam bunyi yang ada di luar bilik tu tau. Meraung lah, and then dengar macam ada orang minta tolong lah, ada yang menjerit lah, suruh lepaskan semua benda lah. Tapi Maya tak dapat nak bayangkan apa sebenarnya yang tengah berlaku di luar bilik tu. Sebab apa, ustaz tu pun ada memberitahu supaya disuruhnya Maya ni jangan keluar daripada bilik tu sampailah diberi arahan untuk keluar daripada bilik tu tau. Dan hampir sejam setengah macam tu barulah si Maya ni diberi arahan untuk keluar daripada bilik tu tau. So apabila Maya keluar daripada bilik tu, dia nampak suami dia terlantar di atas lantai dengan beberapa orang-orang masjid bersama satu ustaz yang tengah lead bacaan-bacaan doa, bacaan-bacaan petikan daripada surah Al-Quran semua. And then Maya ni pun menghampirilah ustaz yang sedang merawat suaminya tau. So ustaz tu pun tanya dekat Maya apa sebenarnya yang berlaku dalam rumah ni sampai jadi macam tu. Dan Maya pun cakap dia tak tahu sebenarnya apa yang berlaku. Apa yang dia tahu is that dia dengan suami dia tengah bersihkan kawasan rumah, and insiden ni berlaku lepas si Maya ni tuang air panas ke dalam sinki. And then lepas tu terbaulah benda-benda pelik. And lepas tu barulah dia terdengar suara garau lah, suara bunyi harimau lah, cakaran dekat pintu lah, semua benda tu lah. Dan lepas tu barulah ustaz start faham apa yang sebenarnya berlaku di dalam rumah tu. Sebab apa? Sepanjang rawatan yang dilakukan oleh ustaz dan juga pihak-pihak masjid yang lain, dikatakan tiba-tiba ada satu momen ni, ada satu suara yang consider menggantikan suami dia, bercakap yang dia sebenarnya marah dengan apa yang telah dilakukan oleh isteri empunya badan. Macam tu sekali Mat. Sebab apa? Dikatakan
isteri yang tengah bersihkan rumah tadi tu telah tuang air panas ke dalam sinki dan membunuh anak-anak dia tau. And dia bagi tahu ustaz yang sebelum isteri dia tuang air panas, tak ada bagi warning, tak ada bagi apa-apa, terus tuang. Sebab itulah entiti tu marah and terus rasuk suami dia yang pada ketika itu ataupun kebetulan lalu dekat kawasan dapur tau. And time tu lah suami dia dah jadi tak betul and start meracau di dalam rumah untuk membalas dendam atas apa yang telah dilakukan oleh si Maya time membersih sinki tu. So ini adalah antara satu pengalaman ataupun satu cerita lah di mana Shadow sendiri pun tak sangka boleh berlaku. Apa? Korang bayangkan nak basuh sinki sekarang pun satu hal Mat, kan? Nak kena berjaga-jaga. Oi, parah Mat, semua benda nak kena berjaga dalam rumah kan? Padahal rumah tu rumah kita punya. Tapi yelah, kita pun tak tahu dengan siapa kita stay dalam rumah ni kan. So kita pun consider ibarat macam respect lah segala entiti-entiti yang kita tak nampak dengan mata kasar kita. Sebab kita tak tahu seperti apa yang dikongsikan dalam cerita ni, di mana makhluk yang tinggal di dalam pipe sinki tu adalah kaum keluarga dekat situ. And apabila Maya tuang air panas tu tanpa membaca bismillah ataupun consider bagi warning dekat makhluk tu, automatically telah membunuh anak-anak cucu dia ataupun kerabat dia dekat dalam pipe tu lah. Lebih kurang macam tu lah Shadows punya rungkaian dia. So disebabkan itulah jin yang mendiami pipe tu mengamuk and cuba membalas dendam atas apa yang Maya telah lakukan. So geng bayang semua, lepas ni kalau korang nak basuh sinki ke, nak basuh mana-mana longkang yang ada dalam rumah korang, berjaga-jagalah. And seperti biasa, tak kisahlah apa benda sekalipun kita buat, make sure kita mulakan dengan bacaan bismillah dulu, supaya kita tak kenalah ancaman-ancaman ataupun benda-benda yang boleh memudaratkan diri kita sendiri. So apa lagi, kita ke kisah yang terakhir untuk hari ini, kisah yang nombor 3. Alright game semua, untuk kisah yang terakhir untuk hari ini yang bakal Shadows kongsikan dengan korang semua berlaku kepada Puan Hasrina dan juga Mastura, di mana mereka berdua ni mengalami satu gangguan yang amat menyeramkan semasa berniaga di salah satu warung milik Puan Hasrani. So Puan Hasrani ni dah membuka gerai milik dia hampir 30 tahun yang lalu tau. And still walaupun dah mencecah umur 55 tahun pada ketika tu, dia still gagah lagi untuk run business tu. Dia tak kisahlah penat ke apa ke, tapi dia still ada orang kata semangat dan juga tenaga untuk menjayakan bisnes gerai makanannya. So gerai makanan milik si Puan Hasrina ni terletak di sebuah negeri di pantai timur tau. Area mana Shadows tak tahu, sebab again orang yang kongsikan kisah ni pun tak bagi tahu belah mana, tapi dia bagi tahu kat kawasan pantai timur, di mana berlaku pada suatu pagi ni. Time tu Puan Hasrina dan juga anak sulung Puan Hasrina yang bernama Mastura ni sedang macam biasalah buat rutin yang biasa, start menyediakan segala makanan sarapan pagi, sebab warung tu dibuka seawal pukul 6 pagi macam tu tau. So that means segala persiapan yang bakal dilakukan obviously sebelum tu lah, dalam pukul 5 pagi macam tu tau. So pukul 5 pagi macam tu Puan Hasrani dan juga Mastura dah berada dekat kedai tu tau, untuk menyiapkan segala masakan pagi semua benda tu. Sebab apa? Lepas sahaja solat subuh akan datang orang-orang masjid semua pergi ke kedai Puan Hasrani and makan sarapan lah macam biasalah. So pagi tu macam tak ada apa-apa, rutin yang biasa. Mastura akan start menyediakan segala acuan-acuan ataupun kuah-kuah kuih-kuih ke kuah ke apalah, lantak lah, lebih susah betul kan. Segala persiapan sebelum datangnya orang-orang masjid untuk makan sarapan pagi. So tengah diorang buat persiapan everything all, Puan Hasrani terasa cuaca pada pagi tu teramat dingin tau, sejuk semacam tau. So Puan Hasrani sangkakan kemungkinan yang pagi tu akan hujan. Namun Mastura pula cakap tak ada pula dia rasa dingin semacam ke sejuk ke apa. And then cuaca dekat luar tu tak adalah nampak macam nak hujan, nampak
cerah je lah, tak ada awan-awan pun. So Mastura time tu dia tengah menyiapkan semua persiapan yang untuk dihidangkan everything all. And Puan Hasrani tu tengah dia nak masak semua, dan dia teringat dia tertinggal sesuatu dekat luar warung dia tau. So Puan Hasrani pun keluarlah daripada dapur and pergilah dekat kawasan belakang kedai makanan tu nak ambil sesuatu tau. And kawasan sekeliling gerai makanan tu disekelilingi dengan pokok-pokok semua benda, pokok-pokok besar semualah. Okay, so macam biasa Puan Hasrani pun nak ambil barang dia, dan dia terasa seperti ada sesuatu yang sedang memerhatikan Puan Hasrani tau. Puan Hasrani ni pun macam pelik, apa pasal dia rasa macam tak senang hati ya? And pada waktu yang sama, Puan Hasrani still rasa kedinginan yang lain macam tau pada pagi tu tau. Puan Hasrani pun pandanglah ke langit everything, nak tahu sama ada macam nak hujan ke apa ke. Tapi betul apa yang dikatakan oleh anak sulungnya Mastura tu, tak nampak macam nak hujan atau apa-apa tau. Tapi dia boleh rasa angin tiup kuat lah, dia boleh rasa sejuk lah, apa semua benda tu. So Puan Hasrani pun pada waktu yang sama dah rasa macam tak sedap hati, tiba-tiba rasa tak sedap hati tau. And dia cepat-cepat ambil semua barang-barang yang dia nak ambil and masuk balik ke dalam dapur dan menyiapkan makanan sarapan pagi. And lepas Puan Hasrani dah ambil semua barang-barang dia dah on the way nak masuk ke dalam kedai makanan dia, tiba-tiba Puan Hasrani terasa seperti ada sesuatu yang sedang memandang dia ataupun sedang mengintai dia tau. Disebabkan rasa ingin tahu, Puan Hasrani pun toleh ke belakang nak tahu apa yang ada kat belakang dia tau. Dan apabila Puan Hasrani toleh ke belakang, pada waktu itulah dia dah tahu yang dia telah tersilap langkah. Patutnya dia abaikan perasaan dia and terus masuk ke kedai and buat kerja dia seperti biasa. Sebab apa? Apabila Puan Hasrani pusing ke belakang, apa dia nampak? Sebujur badan, bukan berselimut putih ya, sebujur badan seolah-olah dikapan dan hanya nampak muka sahaja tau. And nampak seperti 2 biji mata sedang memerhati Puan Hasrani tau. Puan Hasrani tadi tu terus jatuh, terlepas semua barang yang ada dekat tangan dia, terkejut dengan apa yang dia dah nampak dekat kawasan salah satu pokok besar dekat situ tau. Dia nampak makhluk tu sedang memerhati Puan Hasrani tau. And Puan Hasrani pada waktu yang sama, bila dia pandang, dia kaku kat situ. And time tu dia dah tahu dah, makhluk yang dia nampak tu tak lain dan tak bukan adalah pocong yang sedang mengintai dia dari jauh tau. So disebabkan Puan Hasrani tadi dah jatuhkan barang-barang ni semua, Mastura yang pada ketika itu berada dekat kawasan dapur terus bergegas keluar untuk tahu apa yang berlaku dekat ibu dia tau. Takutlah ibu dia terjatuh ke apa ke. And apabila Mastura keluar and pegang bahu ibu dia, barulah Puan Hasrani ni tersedar and dia pun menjerit dengan begitu kuat tau. Dan Mastura pun cuba tenangkan ibu dia, tanya apa yang dah berlaku. So Puan Hasrani pun tunjuklah dekat kawasan pokok tu, kau nampak tak apa dekat situ? Kau nampak tak? So Mastura pun pandanglah dekat kawasan pokok tu, tapi Mastura tak nampak apa-apa tau. Dan Mastura pun bagi tahu dekat Puan Hasrani, Mak nampak apa mak? Mastura tak nampak apa-apa pun dekat situ. And apabila Puan Hasrani pandang dekat pokok tu, yes, apa yang Mastura cakap betul. Tak nampak kelibat makhluk yang apa yang Puan Hasrani nampak tu dah ada kat situ. Dah memang hilang lah. Puan Hasrani pun berasa pelik. Mana hilang makhluk tu kan? Tiba-tiba hilang kan? Dan Puan Hasrani cuba meyakinkan si Mastura yang dia nampak pocong berada dekat pokok tu. And Mastura pun cakap, Mak meripik apa ni? Pagi-pagi ni dah dekat subuh lah, tak ada lah benda-benda tu semua. And Puan Hasrani still cuba meyakinkan Mastura yang apa yang dia nampak adalah betul. Sampailah satu momen apabila Mastura sedang ambil barang-barang yang dah terjatuh tu, bila dia mendongak kepalanya ke atas, and time itulah Mastura pun nampak makhluk yang sama yang Puan Hasrani nampak sorok di salah satu pokok yang lain sedang memerhatikan mereka berdua. Terus Mastura bagi tahu mak dia untuk gegas masuk ke dalam kedai makanan tadi
and kunci bahagian dapur tau, and just duduk dekat kawasan dapur tu and cuba tenangkan diri tau. So Mastura pun bagi tahu mak dia, mak, kalau kita panik ataupun kalau kita takut-takut macam ni, tak jadi apa mak, tak apa, kita cuba lupakan apa yang kita nampak, kita buat kerja kita macam biasa. Nanti bila orang-orang masjid datang, kita suruhlah mereka tolong baca doa ke apa ke nanti. So Puan Hasrina dan juga Mastura pun mulalah tugas diorang seperti biasa, menyediakan sarapan pagi, and dalam pukul 6 pagi lebih macam tu, kelihatanlah orang-orang masjid semua yang baru sahaja selesai subuh datang untuk makan sarapan pagi, and startlah orang lain pun dah start memenuhi kawasan kedai tu tau. So Puan Hasrani disebabkan dia kenal salah seorang imam yang datang daripada surau tu, so Puan Hasrani pun jumpalah salah satu imam ni and bagi tahu yang dia terkena gangguan pocong semasa melakukan kerja je dekat dapur tadi tau. Time dia keluar nak ambil barang, dia ternampak ada pocong berada dekat kawasan luar kedai makanan dia. So imam tu pun bagi tahu, okey tak apa, aku dengan kawan-kawan aku semua akan pergi check lah. So diorang pun pergilah check pusing kawasan tu, and tak ada rasa benda-benda pelik ataupun nampak apa-apa yang pelik pada ketika itu tau. Tapi yelah, time tu pun matahari pun nak terbit apa, semua benda memang tak nampak apa-apa lah. Namun imam tu pun beritahu dekat Puan Hasrani, cakap tak apa, jangan risau, kita buat doa selamat, kita baca surah-surah petikan daripada ayat Al-Quran, kita bagilah pagar kawasan tempat ni supaya tak lagi diganggu oleh makhluk-makhluk yang tak diketahui ni. So diorang pun start membaca doa, start baca petikan daripada ayat Al-Quran, everything all. And Alhamdulillah, selepas insiden tu, tiap-tiap pagi seperti biasa, bila Mastura dan juga Puan Hasrina menyediakan sarapan pagi, dah tak ada dah gangguan-gangguan macam tu berlaku kepada mereka berdua. Namun yelah, kadang-kadang kawasan dekat area-area macam tu, area terpencil, area senyap ke, tak kisahlah mana sekalipun, akan berlaku benda-benda yang pelik macam ni tau. Sekali-sekala lah kan, orang kata bukan selalu, sekali-sekala. Kadang dia je saja nak munculkan diri, nak penampakkan diri dia dekat mereka-mereka ni yang terpilih, ataupun macam Shadow selalu cakap, yang kurang bernasib baik. So begitulah 3 kisah seram yang telah Shadows kongsikan pada hari ini, dan Shadows pun harap korang semua terhibur dengan kisah yang Shadows kongsikan pada hari ini. Shadows minta maaf kalau sepanjang penceritaan ada kekurangan ke, ataupun ada benda yang tak best ke, ada benda yang korang tak puas hati ke. Korang boleh je drop dekat ruangan komen, bagi tahu Shadows apa yang tak kena kan, apa yang boleh perbaiki. InsyaAllah Shadows akan perbaiki lagi konten-konten Shadows di masa yang akan datang. Alright, and also Shadows nak bagi tahu, yes, Shadows nampak banyak di ruangan komen ada antara subscribers, viewers semua ada komen kat situ, tapi Shadows tak sempat nak reply komen-komen orang, sebab selalunya Shadows akan ambil masa untuk reply semua komen-komen orang. So insyaAllah kalau diberikan masa, Shadows akan start lah reply sikit-sikit. Okay, Shadows minta maaf atas benda tu semua. Alright, so sekiranya korang semua suka dengan kisah pada malam ni, jangan lupa tekan butang like, share dan juga subscribe ke Shadows Channel, tanda sokongan korang kepada Shadows. And seperti biasa, nama aku Shadows, and by the order of Shadows, stay safe, stay healthy, sehingga kita berjumpa lagi di konten seram yang akan datang. Assalamualaikum. Bye bye guys, take care. Peace.